Jadi kita hari ini akan berbicara dengan lebih mendalam insya-Allah berkaitan dengan penghayatan peristiwa nuzul Al-Quran seperti yang dikatakan tadi ayat 1 hingga 5 yang diturunkan pada hari ini dan juga berkenaan dengan menghayati mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berdua saja Nim. Betul, kita ada juga seorang wanita cantik berbaju hijau bertenun emas. Marsilah Hasan juga bersama dengan kita di MHI. Ya, Assalamualaikum kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton kami. Okey, bila kawan-kawan saya di sana bercakap mengenai penghayatan kita kan, nuzul Al-Quran ini untuk kita sentiasa memperbanyakkan ibadat kita. Kerana kalau sebelum ini kebiasaannya sambutan nuzul Al-Quran ini diserikan dengan tadarus, majlis sebegitu dan sebagainya, tetapi disebabkan situasi semasa yang melanda kita, pelaksanaan tadarus dan sebagainya tidak dibenarkan. Jadi kesempatan ini kita boleh gunakan untuk kita merapatkan lagi silaturahim kita dengan keluarga kita tahu sebenarnya. Contohnya kan kita boleh membaca Al-Quran bersama dengan suami, isteri dan juga anak-anak dan juga keluarga kita kan dalam masa yang sama tu dapat pahala, dapat kita belajar sesuatu yang baru dan mengeratkan silaturahim. Betul. Jadikan Al-Quran ini tips sedikit lah kalau macam mungkin kita dah yang bagi jarang kan jarang baca Al-Quran. 5 minit sahaja kita spend satu hari. Cuba 5 minit, selepas itu anda akan sedar tak sedar dah 1 jam dah baca Al-Quran. Daripada hari ke hari kita improve ataupun kita perbaiki dari segi itu. Dan kalau mungkin boleh kongsikan di sini ada satu kajian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di mana doktor ini lakukan kajian pendengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka yang tidak faham langsung bahasa Arab, mereka yang tidak tahu itu merupakan ayat Al-Quran. 97% daripada kajian itu dapat menenangkan dan menyembuhkan penyakit. Masya-Allah, ini antara gelombang ataupun frekuensi Al-Quran yang dialunkan itu dapat sedikit sebanyak meredakan, memberikan ketenangan dan secara tidak langsung menyembuhkan pelbagai penyakit insya-Allah. Tapi semua dengan izin Allah. Jadi hari ini kalau seperti mana yang Marsilah kongsikan tadi tidak dapat dilakukan tadarus Al-Quran, yang diajak ataupun yang diingin diraikan adalah sama-sama baca Al-Quran. Kan ada juga yang menganjurkan 12 jam tanpa henti bacaan Al-Quran dibaca di rumah dan bersama-sama dengan geng tadarus lah, tadarus insya-Allah. Betul. Dan sebab sekarang pun zaman sejak musim PKP tahun lepas, ramai juga bertadarus secara dalam talian kan. Betul. Kalau kita ada macam dalam grup kita bahagikan siap-siap juzuk masing-masing tu, masing-masing sambung, kemudian lepas tu kita perdengarkan dan di malam terakhir kita buat satu sesi Google Meet tu untuk kita sama-sama tamatkan. Itu pun antara norma baharu yang baik juga yang boleh kita kongsikan. Dan sedar atau tidak kita selalu cakap ayat ni baca kan, baca Iqra. Itu sinonim pada ayat pertama tentang bagaimana berkaitan dengan pembacaan itu sangat penting dan kita memang sangat dituntut tak kisahlah dalam apa cara sekalipun untuk lebihkan membaca, untuk selalu membaca, untuk memulakan sesuatu dengan bacaan. Jadi itu kepentingan dalam sedar tak sedar bahawa ayat pertama yang turunkan dalam nuzul Al-Quran itu pun berkenaan dengan membaca kan. Betul. Sebab sekarang kan kita berada seperti yang Hanif katakan, kita berada dalam era zaman digital sekarang ni, segalanya di hujung jari. Kalau kita tak reti membaca Al-Quran dan sebagainya, kita boleh Google dan sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk kita belajar bagaimana untuk membaca Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita boleh kata orang tu kalau ada masa tu, bila-bila masa saja kita boleh belajar mengaji, boleh mendengarkan ayat-ayat suci alunan Al-Quran dengan telefon bimbit yang kita ada. Itu antara orang kata alternatif mudah yang boleh kita gunakan pada masa kini untuk kita sama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan. Okey, semoga kita semua menjadi seorang insan ataupun umat Islam yang setiap hari mesti ada bacaan Al-Quran yang kita dendangkan insya-Allah sehingga akhir penghujung kehidupan kita.